Wajib dan fardu ke atas kita untuk mendirikan solat 5 waktu 1 hari semalam. 5 waktu yang terdiri daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh adalah waktu yang diwajibkan kepada setiap orang yang bergelar orang Islam untuk tunaikan dia sehari 5 waktu. Mau kata satu orang kata dia Islam, dia tak boleh sembahyang kurang daripada 5 waktu. Bila dia mengaku saja dia Islam, subuh dia kena sembahyang, zuhur dia kena sembahyang, asar dia kena sembahyang, maghrib dia kena sembahyang, isyak dia kena sembahyang. Dalam masa yang sama, sembahyang ini dia ada peraturannya. Peraturan yang antara wajib kita kena ingat, yang kita kena kenal adalah rukun sembahyang. Dan rukun sembahyang ini yang keempat yang wajib kita baca di dalam sembahyang kita adalah surah Al-Fatihah. Kalau kita ambil kira-kira, satu orang sembahyang 5 kali satu hari, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat 6, asar 4 rakaat 10, maghrib 3 rakaat 7, Isyak 4 rakaat 17. Satu orang wajib bila dia sembahyang, dia baca surah Al-Fatihah 17 kali untuk satu hari. Ini tak termasuk lagi sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah dan sebagainya, sembahyang sunat rawatib. Kalau ambil yang asas saja, 17 kali satu orang baca untuk satu hari. Kalau satu tahun, 17 kali dengan 365 hari. Kalau kali dengan 365 hari, susah sikit. Maka kita kali 360 hari. Kita akan dapat 6,120 kali. Satu orang pasti akan baca surah Al-Fatihah sehari 6,120 kali setahun. Dan yang ada dengan saya rata-rata hari ini, yang dokmai, yang ada belakang ni, semua sekali confirm bukan setahun. Ada yang dah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kalau kata satu orang sembahyang 10 tahun, confirm dia akan baca surah Al-Fatihah sebanyak 61,200 kali. 61,200 kali confirm. Dalam masa yang sama, kalau dia baca sebanyak 20 tahun, dia akan baca lebih kurang 122,000 kali. 122,000 kali adalah jumlah yang cukup banyak untuk dikirakan dengan bacaan seseorang apabila dia memohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tahun sembahyang 122,000 kali minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan dalam hadis Nabi kata, dalam satu hadis kursi Nabi kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, qasamtus salah baini wa abdi qismain sinfain, antara aku dengan umat aku, dengan hamba aku bahagikan surah Al-Fatihah itu kepada dua. Wali abdi ma sa'al, dan kepada hamba aku apa yang dia minta. Bila mana dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala kata, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini permintaan ataupun bahagian hamba aku. Apa yang hamba aku minta, aku bagi untuk dia. Jadi suatu hari
Satu orang minta kepada Allah 17 kali dalam keadaan, Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka Allah kata, ini permintaan hamba aku, maka aku akan bagi apa yang hamba aku minta. Itu kalau satu hari 17 kali. Tapi tengok-tengok satu hari bukan seorang tu baca 17 kali. Dia dah hidup 20 tahun dia semayang. Maka dia dah baca 122,000 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang Engkau bagi nikmat pada dia, iaitu jalan para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Hak ni doa kita minta tiap-tiap hari. Soalan saya, adakah Allah tak akan kabul? Sedangkan sabit daripada hadis qudsi tadi, bila kata satu orang minta dalam surah Al-Fatihah, Allah jawab kepada dia, ini bahagian hamba-Ku. Hamba-Ku minta, aku bagi sekali. Kalau 122,000 kali, adakah Allah Ta'ala akan buat tak tahu untuk tak mau bagi? Jawapannya dah. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Hari ini petunjuk ada di sepanjang jalan. Soalan saya, kenapa hari ini bila hidayah ada depan mata, tapi kita semua tak mau ambil? Hidayah ada depan mata, tapi siapa pun tak mau ambil. Seolah-olah bila kita minta pada Allah Ta'ala, Ya Allah, bagi aku hidayah, bagi aku petunjuk, Allah Ta'ala kata aku bagi. Sebab sabit daripada firman Allah, Allah kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan doa hamba-Ku bagi hamba-Ku yang berdoa. Makna dia perkenan doa sudah ada, tinggal hendak berdoa. Dan dalam bab itu pula Allah Ta'ala sebut pula dalam hadis qudsi, ini bahagian hamba-Ku. Hamba-Ku minta, aku akan bagi. Sabit lagi kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku pasti akan kabulkan. Atas banyak sebab Allah Ta'ala kata aku bagi bila minta. Kita minta sebanyak 122,000 kali. Confirm Allah Ta'ala bagi. Persoalannya, hari ini hidayah datang depan mata, kenapa tidak ambil? Mesti orang tertanya-tanya, bukankah kita sekarang duduk dalam satu majlis selawat? Bukankah kita duduk dalam satu majlis selawat? Bukankah ini hidayah? Masya Allah, tabarakallah, ini salah satu jalan hidayah. Tapi hidayah yang saya nak tekankan di sini, apa yang dipesankan oleh guru kami, adalah hidayah pada diri kita, yang mana kenapa kita masih lagi melakukan dosa yang sama sedangkan kita tahu perkara itu dosa. Seolah-olah kita buat dosa dalam keadaan kita alim. Ini pesanan untuk diri saya. Semalam saya datang, saya duduk depan sekali. Hujaman ni untuk saya dulu. Bila saya terdetik hari ni tak boleh berhenti daripada fikir benda ni. Kuliah subuh pun sampai benda ni, kuliah duha pun sampai benda ni, kuliah asar pun sampai benda yang sama juga. Sebab apa? Sebab kita minta petunjuk. Allah Ta'ala bagi petunjuk banyak. Tiap-tiap malam boleh dikatakan di Malaysia penuh dengan kalam-kalam tausiah daripada para ulama pesan kepada kita, ittaqullah, takut pada Allah. Ittaqullah, takut pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita dengar dalam keadaan kita tahu, tapi kita tidak rasa takut pada Allah Ta'ala. Seolah-olah kita buat maksiat dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita tahu. Hari ini saya tanya semua orang. Contoh, saya tetap tak boleh lari jauh daripada perkara ni, iaitu saya nak ajar. Hari ini berapa orang yang baca Quran? Kok mana pun sumber Islam yang pertama adalah Al-Quran. Selawat tak ada masalah, tuan-tuan baca. Saya tak kata jangan baca. Baca, selawat baca. Kau-kau yang menampung amalan kita. Baca tuan-tuan, baca selawat. Tapi ingat, pokok pertama sekali adalah Quran. Quran Nabi sebut pada kita, taraktu fikum amrain
lan tadillu abada man intamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Dua perkara aku tinggal pada semua orang, kalau siapa pegang dia tak akan sesat sampai bila-bila, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Al-Quran Nabi sebut dulu. Hari ini Al-Quran mai depan mata kita dalam banyak bentuk. Kalau kata dulu nak dapat Quran cukup payah, nak mai Quran kena bawa Quran besar-besar, kena bawa. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, dalam handphone ada Quran, tak mau baca juga. Dalam iPad ada Quran, tak mau baca juga. Kalau kata nak kena ada wudu, dulu nak pegang mushaf kena ada wudu. Sekarang tak payah, dalam iPad tu dia bukan mushaf, kita tak ada wudu pun boleh baca, tak baca juga. Sekarang mai pula Quran pen boleh baca sendiri untuk kita, tak baca juga. Inilah yang dikatakan hidayah depan kita. Allah bagi hidayah dekat kita, siapa yang ambil untuk baca Quran, siapa yang ambil untuk baca Quran. Wahai kekasih sekalian di kalangan sahabat, ingat, kok mana pun Quran adalah panduan hidup. Izinkan saya cerita pada semua dalam keadaan saya cerita hari ini. Saya cerita dalam keadaan skema dan satu-satu saya cuba bawa untuk bagi semua faham. Tuan-tuan, saya bagi contoh satu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, tengok dah. Apabila berlaku sesuatu, dengar elok-elok tahu, yang ni tengah jadi recently di negara kita. Saya harap apa yang saya cakap kalau ada dalam rakaman ni, teruskanlah rakam, tak payah potong pun tak apa. Dia bukan perkara sensitif, insya-Allah. Hari ini banyak pergolakan berlaku. Yang pertama, ketika mana dikeluarkan kenyataan oleh seorang ulama hebat, iaitu Dr. Ali Jumaah, apabila dia membenarkan tentera untuk melaksanakan istilahnya keganasan dan kekejaman ke atas rakyat-rakyat Mesir di bawah pimpinan Dr. Mursi. Ketika Dr. Ali Jumaah mengeluarkan kenyataan, Masya Allah, tabarakallah, ramai di kalangan anak-anak murid Dr. Ali Jumaah yang ada di Malaysia terutamanya berasa terkilan dan mengeluarkan ungkapan-ungkapan dan kenyataan-kenyataan di dalam laman-laman Facebook masing-masing, di dalam Twitter masing-masing, di dalam ceramah masing-masing, Masya Allah, tabarakallah, dengan pendapat masing-masing. Kebanyakannya mengatakan, doktor, bertaubatlah. Ya Allah, lapangkanlah hati doktor. Ya Allah, bagilah doktor kami kembali ke pangkal jalan. Tuan-tuan, di manakah siqah kita kepada guru kita? Saya titik persoalan ini di sini sementara. Saya bawa kepada satu lagi perbincangan. Apa yang terjadi di antara Mufti Kedah, Datuk Paduka Badaruddin, dan juga Fadilatul Ustaz Dr. Mazhar. Apabila kedua-duanya hari ini bertelagah dan bertikam lidah dalam bentuk berhujah, ramai di kalangan kita hari ini, Masya Allah, tabarakallah, menulis di dalam Facebook, di dalam Twitter dengan pendapat-pendapat masing-masing, Masya Allah, tabarakallah. Yang semua mereka ini yang tulis dalam Facebook, dalam Twitter, dalam internet ni, kami gelarkan mereka sebagai keypad warrior, yang hanya berani di atas keypad sahaja, tidak boleh berdepan-depan. Saya nak sebut, kalau hari ini tuan-tuan duduk dalam majlis yang mulia ini, sahabat-sahabat qasidah duduk dalam majlis yang mulia, kakak-kakak, ibu-ibu yang ada dalam majlis yang mulia, tiba-tiba saya naik di sini dengan keadaan saya berhujah dengan tuan-tuan dengan mengatakan kata, tuan-tuan duduklah lagi dengan banyak-banyak majlis macam ni, tuan-tuan tu banyak dosa. Apakah perasaan kita? Abang-abang qasidah, bacalah banyak-banyak lagi qasidah, kita tu banyak dosa, berbeza dengan saya. Apa perasaan kita? Siapa kamu? Kamu tak sama dengan kami, apa kamu menilai kami? Sekarang saya tanya, samakah kita dengan Tok Mufti kita?
Samakah kedudukan kita bersama mereka untuk menilai mereka berdua? Siapakah kita yang duduk di depan komputer kita, di depan keypad kita, di depan keyboard kita untuk berhujah dengan mengeluarkan pendapat kita dalam menghujam kedua-dua ulama? Perkara ini terus berlaku sedangkan hidayah ada di depan mata kita. Bagaimana para habaib, para alim ulama, para tutur guru pesan kepada kita, hormat guru, hormat guru, hormat guru. Sayang guru, percaya dengan guru. Dia tidak sekali-kali akan buat perkara yang menyebabkan kita sesat. Kita yang tidak ada apa-apa ini tiba-tiba kita pula yang bersuara lebih daripada mereka berdua. Sedangkan sama ada Tok Mufti atau mantan Mufti atau siapa saja yang bergelar sebagai mujtahid, mereka layak untuk bergaduh. Di dalam sejarah Islam, berapa banyak di kalangan para alim ulama, terutamanya di kalangan imam-imam mazhab, berhujah. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan perkataannya, wajadilhum billati hiya ahsan. Berhujah dengan orang, berjadal dengan orang, berlawan dengan orang dalam bentuk hujah-hujah. Silakan, di dalam Islam dibenarkan. Tetapi bagi golongan-golongan seperti mereka, kerana mereka orang yang berhujah berdasarkan kepada ilmu, tidak kepada kita. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian, saya tak mahu yang ada dalam majlis selawat hari ini melaungkan lafaz-lafaz selawat, tapi di kalangan kita inilah, di kalangan orang yang menghujah ulama. Jangan. Sama ada ulama salafi, sama ada ulama ahli sunnah, jangan kita hujam, sebab manusia sampai bila-bila tidak akan perfect. Kalau sekarang tuan-tuan nak ukur hujah saya, daripada tadi dah berapa banyak ratus dah lompang. Kita tak perfect. Jangan kita act, jangan kita berlagak seolah-olah kita perfect dalam percakapan kita. Jangan. Dia akan memakan diri kita balik. Inilah yang dipesan oleh guru kami kepada kami semua. Sebab apa? Pokok pertama sekali, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Pagi tadi, pukul 11 tadi, saya hadir satu jenazah dikebumikan. Baru saya perasan, rupanya dalam talqin itu ada satu perkataan yang cukup besar kita nak jawab. Selain daripada dia berkata, wahai fulanah binti fulan, wahai fulanah binti fulanah, apabila datang kepada kamu dua malaikat, ketahuilah mereka makhluk Allah. Jawab dengan lidah yang elok, jawab dengan lidah yang elok. Bila dia bertanya siapa Tuhan kamu, jawab Allah Tuhanku. Siapa Rasul, kata Muhammad Rasulku. Siapa imam kamu, Al-Quran imamku. Apa agama kamu, Islam agamaku. Siapa saudara-saudara kamu? Soalan itu ada dalam talqin. Dan jawablah bahawa orang-orang Islam dan mukmin adalah saudaraku. Macam mana kita nak jawab yang itu kalau kita bergaduh? Betul kita benci kepada Syiah, betul kita tak suka Syiah, betul Syiah buat macam-macam dekat kita, betul. Tapi jangan sekali-kali sebarkan fitnah kepada mereka. Jangan sekali-kali kita tukar wajah-wajah orang-orang mereka kepada perkara-perkara yang buruk. Jangan sekali-kali kita yang menyebarkan fitnah. Apa beza mereka tak suka kepada kita, mereka menyebarkan fitnah. Kita tak suka kepada mereka, kita menyebarkan fitnah. Apa beza kita dengan mereka? Jangan. Saya pesan lagi sekali, jangan. Sekali lagi para habaib duduk, tuan-tuan berpeluang duduk, saya tak peluang. Tuan-tuan ambillah mutiara-mutiara daripada alim ulama ini, tanam dalam diri, ikhlaskan niat duduk kerana Allah Ta'ala, duduk nak cari ilmu, duduk untuk menghilangkan kejahilan diri, duduk dengan tanam dalam diri, jadilah orang yang menghormati ulama. Biarlah macam mana keadaan mereka pun, kurang mereka, salah mereka,
perkataan yang mereka keluar itu diri mereka. Biar antara kita dengan mereka kosongkan, jangan bagi ada sebarang yang menyangkutkan kita dengan mereka. Sebab apa? Sebab saya takut. Diri saya takut, tuan-tuan pun saya takut. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya tak mau tuan-tuan duduk sini berpenat, berpanas, berhujan, basah, payah, lenguh kaki. Tiba-tiba ke akhirat esok kerana perkara kecil, satu benda yang dalam bahasa saya kata perkara leceh yang menyebabkan kaki kita dipegang, disangkut untuk masuk kita dalam neraka. Kita dah dipanggil untuk masuk ke syurga, tiba-tiba satu orang kawan kita pegang kaki kita, dia kata, ya Allah, dia ni biasa duk hina aku dulu. Benda leceh. Tahu-tahu benda ni yang tarik kita masuk dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Saya minta semua orang yang ada di sini jangan jadi macam tu. Kosongkan diri kita daripada ada sebarang perkara yang tak elok dengan kawan-kawan kita. Biarlah masing-masing ada dia punya cara-cara dia. Kita lapang dada dengan semua orang. Saya tak kata pun kata ikut syirak. Saya tak kata. Saya kata betul kita tak sukakan dia. Betul saya pun menceritakan kepada tuan-tuan apa strategi mereka, apa perkara yang mereka suka, apa perkara yang mereka akan buat, apa strategi mereka. Kita akan cerita pada tuan-tuan untuk berhati-hati. Tapi dalam keadaan begitu, walaupun kita tak suka, walaupun kita benci, jangan kita fitnah orang. Jangan kita hujam orang. Kerana tidak ada beza di antara kita dengan mereka kalau kita buat macam itu. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Dalam keadaan itu, kata guru kami, dalam satu hadis Nabi melukis satu garisan. Bila sahabat tanya berkaitan dengan agama, Nabi ambil satu tongkat Nabi garis tongkat Nabi satu lurus. Kemudian Nabi buat dua garisan sebelah kanan, kemudian Nabi buat dua garisan sebelah kiri. Satu garisan lurus, dua garisan sebelah kanan, dua garisan sebelah kiri. Maka Nabi kata apa? Hadza sirati mustaqima. Ini jalan aku, jalan yang lurus. Dan kanan ini, kiri ini adalah jalan yang bercanggah dengan Islam. Jalan yang berliku-liku. Sedangkan jalan aku lurus untuk cepat sampai bertemu dengan Allah. Ikut jalan ini, jangan ikut jalan yang lain-lain. Maka sekarang ni kita minta jalan tu pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari kita minta, ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus untuk kami. Allah bagi kepada tuan-tuan sebab Allah perkenankan doa tuan-tuan. Sabit daripada dalil-dalil yang ada, memang Allah perkenankan doa. Apatah lagi wajah-wajah lidah yang berzikir dan berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak semua orang pada hari ini, dengan kesempatan masa yang ada pada saya ini, saya merayu dan memohon supaya para sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, ayahanda dan bunda sekalian, marilah kita jadi orang yang bijak. Keluarkan diri kita daripada buat perkara-perkara yang menyebabkan perkara kecil itu akan sangkut kita ke akhirat esok. Duduklah dalam majlis ilmu, berselawatlah banyak-banyak. Dalam masa yang sama, jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Sebab Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu sayang Allah, sayanglah Rasul, ikutlah dia. Dan Nabi tak pernah tinggal Quran. Nabi tak pernah tinggal Quran. Tuan-tuan, jangan tinggal Al-Quran. Al-Quran akan pandu kita dalam hidup kita. Al-Quran akan pandu kita dalam hidup kita. Walaupun baca tanpa mengetahui makna. Walaupun baca tanpa mengetahui makna. Sebab Nabi sebut kepada sahabat Nabi yang seorang ni, yang masyhur, guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Majri sentiasa sebut hadis ni. Apa dia?
Bila seorang sahabat dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia baca surah, kemudian dia baca Qul Huwallah. Kemudian dia baca surah Al-Fatihah rakaat kedua, dia baca surah, kemudian dia baca Qul Huwallah. Nabi tak pernah ajar. Nabi ajak kita surah Al-Fatihah dan juga surah. Surah Al-Fatihah, kemudian surah, kemudian rukuk. Jangan baca pun surah Qul Huwallah, tak ajak pun. Tapi dia sentiasa baca. Kemudian ada satu komplain daripada para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita ni semua suka baca macam ni. Lepas Fatihah baca surah, baca Qul Huwallah. Lepas Fatihah baca surah, baca Qul Huwallah. Nabi tak pernah ajar. Maka Nabi panggil sahabat tu, kenapa buat macam tu? Maka apa kata sahabat? Aku cinta Allah. Dalam surah Qul Huwallah ada sifat-sifat Allah. Maka aku cintakan surah Qul Huwallah. Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta surah Qul Huwallah, kamu masuk syurga. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta surah Qul Huwallah, kamu masuk syurga. Hanya sekadar cinta saja masuk syurga. Baca tak tahu makna pun tak apa. Cintakan Al-Quran, insya-Allah masuk syurga. Apatah lagi bagi mereka yang cintakan surah Kahfi, surah Yasin, surah Maryam, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Al-Qiyamah, yang jauh lebih panjang daripada surah Qul Huwallah. Pasti boleh bawa dia masuk dalam syurga. Apa yang penting, jangan tinggal daripada baca Quran walaupun sehari. Maka saya menyeru, saya lagi dengar kalam elok-elok, tanam dalam diri. Sebelum daripada itu, perbetul dulu semua niat yang hadir. Kata Tuan Guru kita di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ataupun kitab Pelita Penuntut, niat belajar ada 3. Pertama, belajar kerana Allah Ta'ala. Kedua, belajar untuk menghilangkan kejahilan diri. Dan yang ketiga, belajar untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, yang dalam ni semua menyanjung Ahli Sunnah wal Jamaah. Baca kitab pendirian Ahli Sunnah. Ahli Sunnah menyebarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan keadaan membenci. Siapa yang buat manhaj benci-membenci, dia bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu kita kaya dengan ulama-ulama hebat seperti Syekh Dr. Tani, Syekh Abdul Samad Al-Balibani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak lupa juga dengan guru kita Syekh Hamzah Al-Fansuri dan beberapa lagi ulama-ulama hebat yang lain. Menyebarkan dalam keadaan penuh rasa kasih sayang dan tidak mengajar untuk berbalah dan juga bergaduh. Kerana itulah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tak boleh nak kontrol yang tu, mana mungkin kita nak bagi nasihat pada orang kemudian orang nak ikut kita. Sebab kita sendiri tak mampu menasihatkan diri kita. Sebab itulah Allah kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tetap tak boleh bagi petunjuk. Saya ceritalah macam mana pun, saya tetap tak boleh bagi petunjuk pada tuan-tuan. Tuan-tuan saja yang boleh mendapat hidayah daripada Allah. Dan ingat, hidayah tu tiap-tiap hari 17 kali kita minta. Tuan-tuan minta lebih daripada 122 kali, 122,000 kali lebih. Maka bersaksilah bahawa tuan-tuan punya minta untuk diberikan hidayah dimakbulkan oleh Allah. Jangan tinggal, ambil hidayah itu. Mudah-mudahan dengan kalam saya yang ringkas ini, yang kecil ini, yang kerdil ini, yang dinukilkan daripada guru kami Tuan Guru Datuk Harudin, boleh menjadi petunjuk kepada diri saya dan juga semua. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk jadi bekalan saya di akhirat esok, insya-Allah. Tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf. Saya doakan kepada tuan-tuan mudah-mudahan diberikan kesenangan di dalam menuntut ilmu, diberikan kelapangan dada, diberikan ketenangan jiwa. Kenapa tak amin? Orang doa ni. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma
wansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan keberkatan yang ada pada anak-anak di dalam majlis ini yang tidak melakukan dosa. Dengan keberkatan mereka kami mohon kepadamu ya Allah. Dan juga dengan keberkatan selawat yang ada dalam majlis ini kami mohon padamu ya Allah. Bantulah sahabat-sahabat kami yang berada di Pahang, yang berada di Johor, yang berada di Melaka, yang berada di tempat-tempat yang banjir. Lapangkanlah dada mereka, kuatkanlah iman mereka, tabahkanlah hati mereka, selamatkanlah jiwa mereka, jadikanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang bersabar, dan jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang mengambil iktibar. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan mereka, tenangkanlah hati mereka, mudahkanlah mereka mendapat petunjuk, dan mudahkanlah urusan mereka selepas banjir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sedikit renungan dalam masa 2 minit. Tuan-tuan, jangan lupa berdoa pada kawan-kawan kita. Kita duduk sini tak rasa tuan-tuan. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, cuba bayangkan, ini dewan yang luas macam ni, stadium yang luas macam ni. Kawan kita duduk 2,000 dalam satu dewan yang kecil. Toilet confirm rosak. Toilet confirm kotor. Itu tak kira lagi berapa ratus ekor lembu yang mati, berapa ribu ayam yang mati, berapa ekor kambing yang mati. Yang semua tu nanti nyamuk akan gigit dan bawa penyakit-penyakit apa kita tak tahu. Dalam masa yang sama tuan-tuan jangan lupa, banjir ni juga dah sau dah hospital. Bagaimana orang yang dekat dalam ICU tingkat bawah tu nak bawa lari naik atas tu, lift belum tentu boleh beroperasi. Mereka duduk di sana, duduk atas telantang, duduk atas dewan dalam keadaan semua nak menyelamatkan diri daripada banjir. Mereka kena start balik. Nak buka sekolah lagi 3 minggu tuan-tuan. Lagi 3 minggu nak buka sekolah, katalah lagi 2 minggu banjir berhenti. Mereka ada lagi seminggu untuk nak buka sekolah. Kereta tak ada, tak boleh pakai. Rumah tak ada, seolah-olah mak bapak yang mana ada gaji yang sebelum ni tak ada anak-anak, mereka boleh mula hidup baru. Sekarang penuh dengan anak-anak nak beli baju sekolah siapa dulu. Ahlan. Tak boleh dah tuan. Saya minta kepada semua, tolong doa kepada kawan-kawan kita. Tuan-tuan, maafkan saya ambil sikit pengalaman lama lah. Jadi, dan juga semua, bagi kawan-kawan yang duduk dalam banjir ni, biasa kawan-kawan kita pergi dekat dewan tu. Sebab tu tadi saya doa supaya iman mereka kuat. Sebab bila mereka duduk dalam keadaan begitu, biasa sekali kawan kita ajak untuk semayang. Waktu dah masuk, duduk dalam dewan, jom semua kita semayang, minta doa pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada di kalangan mereka yang melaungkan kata, semayang buat apa? Allah bukan tolong kita. Sebab mereka terkepung dalam suasana yang penuh dengan ayat, mereka tak boleh pergi mana, yang ni rosak tuan-tuan. Yang ni rosak tuan-tuan. Masa selawat nanti, niatkan pahala hantar pada mereka, bantu mereka, bagilah doa macam mana pun. Dengan keberkatan selawat tuan-tuan, sampai tuan-tuan nak selawat macam-macam jenis selawat, doakan minta supaya Allah ringankan bala kepada mereka. Cuma saya nak pesan satu saja dalam rancangan ni, harap jangan potong. Apa dia? Ingat, masa 2 minggu dulu sebelum mula banjir, maafkan saya, kita semua jadi saksi. Ada ungkapan manusia yang dikeluarkan, kata apa? Jangan takut, kami bersedia menghadapi banjir. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan jalan nanti muka bumi Allah berada. Tengok apa yang Allah balas balik. Kerana mulut kita solat, habis satu negara kita. Contoh jangan jadi macam tu. Contoh orang yang duduk dalam tempat yang penuh dengan petunjuk Allah. Ingat, tuan-tuan minta tiap-tiap hari Allah bagi petunjuk. Allah kabulkan doa. Wali abdi ma sa'al. Dan apa yang hamba aku minta Allah bagi. Allah pasti bagi dekat tuan-tuan hidayah, jangan takut. Cumanya ambil jadi iktibar apa yang jadi.
Saya akhiri kalam saya dengan hada, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.